Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Baik, baru semalam saya membuat satu live di mana saya menceritakan sikap DAP yang terbukti ya dalam sejarah penubuhan dia. Dia sentiasa menentang Parti Melayu Islam yang terbesar yang ada pada bila-bila ketika. Jadi anda lihat, selama berdekad lamanya DAP telah menentang, memusuhi UMNO, dan UMNO disifatkannya sebagai ekstremis, UMNO disifatkannya sebagai dalam banyak kenyataan sana sini rasis, dan UMNO disifatkan sebagainya bila sahaja ada perobohan tokong ke apa ke, dia takut-takutkan orang Cina, dia kata ini adalah puak ekstrim ya. Dan walau bagaimanapun pada ketika itu, khususnya pada tahun 2008 DAP ataupun 2013 DAP tidak ada masalah kerjasama dengan PAS, kerana PAS pada ketika itu Parti Melayu Islam yang kecil, paling kecil ya antara parti-parti utama lah. Sebab PAS pada ketika itu bukannya seperti UMNO pada masa itu ada sokongan meluas orang Melayu. Jadi parti kecil dia sanggup berkawan. Dia sanggup berkawan sebab dia nak tambahkan sokongan orang Melayu Islam, kerana DAP tahu tanpa sokongan tambahan orang Melayu Islam, Pakatan Rakyat pada masa itu dan Pakatan Harapan sekarang tidak mungkin boleh menjadi kerajaan di Putrajaya tanpa bergantung kepada parti-parti lain. Okay. Tetapi bila PAS bertukar menjadi satu parti Melayu Islam yang terbesar di tanah air, tiba-tiba DAP sekarang menjadikan PAS musuh utama. Dan apabila UMNO bertukar menjadi parti Melayu Islam yang terkecil ataupun lemah sekarang, DAP tiba-tiba boleh berkawan dengan UMNO yang berdekad lamanya dikatakan bersikap rasis terhadap bukan Melayu ya, ekstremis dan sebagainya, tiba-tiba boleh bawa berkawan. Konsep dia sama, sebab UMNO sekarang parti Melayu Islam kecil, dia bukan lagi ancaman, jadi kita boleh bawa berkawan sebab kita nak tambahkan sokongan Melayu Islam ya, sebab DAP nak akhirnya PH nak kuasa tanpa bergantung kepada kumpulan-kumpulan lain. Dia nak kuasa, dia dengan sendirinya boleh takluki Putrajaya seperti mana dulu BN ya berdekad-dekad menakluki Putrajaya. Sekarang PAS bertukar menjadi musuh dia. Jadi orang Cina yang diasuh bertahun-tahun, berdekad-dekad lamanya bahawa UMNO ini adalah ekstrim, UMNO ini adalah bersifat tidak mesra terhadap bukan Melayu dan sebagainya, UMNO ni yang bercirikan ketuanan Melayu, tiba-tiba dalam sekelip mata boleh bertukar menjadi kawan dan dikatakan UMNO sudah berubah. Tiba-tiba PAS pula dituduh dengan benda-benda yang dahulunya UMNO dituduh. Okey. Dan di dalam live semalam saya ada membuat pembongkaran satu kisah yang berlaku 2019. Pada 2019 Lim Guan Eng dalam satu ceramah di hadapan ahli-ahli DAP di Muar Johor telah membuat satu kenyataan rasis, berbaur anti-Islam, berbaur Islamofobia atau bersempadankan Islamofobia. Di dalam ceramah itu Lim Guan Eng berkata ya, dia berkata ideologi ekstremis, UMNO dan PAS ni dia ada ideologi ekstremis, ekstrim ya. Dan ideologi ekstremis ini akan menghalang orang Kristian daripada berkumpul untuk menunaikan ibadat ya, berkumpul contohnya di gereja dan sebagainya untuk menunaikan ibadat sembahyang mereka. Ini adalah kenyataan yang dibuat oleh Lim Guan Eng, dan saya ada membuat laporan polis pada tahun 2019 dan seterusnya membuat satu sidang media. Okey. So, depa dalam senyap, dalam bahasa Cina, bila berdepan dengan orang-orang depa mengeluarkan kata-kata yang rasis, yang anti Melayu, yang anti Islam ini. Dan pada masa itu Lim Guan Eng adalah Setiausaha Agung DAP. Dan selepas Lim Guan Eng membuat kenyataan itu, Lim Kit Siang keluar kenyataan dan berkata kita perlu bertindak terhadap mereka yang menghasut menggunakan kaum dan perkauman dan keagamaan.
Jadi dia alih perhatian. Depa akan keluarkan kenyataan dan kata orang tak boleh bercakap macam ni, bercakap macam tu. Tetapi walhal anak dia sendiri, baik sebelum dia membuat kenyataan itu, telah membuat satu kenyataan yang cukup tajam, pedih, resis, yang cukup beracun untuk meracuni minda orang Cina, bahawasanya ideologi PAS dan UMNO ni akan menghalang orang-orang Kristian daripada berkumpul di tempat ibadat untuk menunaikan tanggungjawab mereka sembahyang dan sebagainya. Ini Lim Guan Eng, anak Lim Kit Siang. Kemudian Lim Kit Siang, lepas Anwar jadi Perdana Menteri, kenyataan pertama yang dibuatnya adalah bersifat resis, ekstremis, bersempadankan anti-Islam, bersempadankan Islamofobia. Dia kata jaga-jaga dengan gelombang hijau, kerana gelombang hijau ini boleh menjurus kepada negara ini menjadi negara Islam. Ya. So, Lim Kit Siang secara tidak langsung sedang mempertikai hak demokrasi rakyat Malaysia untuk memilih parti pilihan mereka, sebab majoriti rakyat dilihat cenderung ke arah Perikatan Nasional. Ya. Dan sekali lagi, sahaja dia membuat kenyataan tu, dia buat satu lagi kenyataan dan dia kata kerajaan Anwar perlu hentikan politik kaum agama yang ekstrim, ya. Seolah-olah dia tidak pernah mengeluarkan kenyataan resis. Jadi bila dia cakap macam tu, dia alih perhatian daripada apa yang dia sendiri kata, iaitu satu kenyataan yang cukup tajam, resis dan bersempadankan Islamofobia. Jadi ini gandengan bapa dengan anak, ya, Lim Kit Siang dengan Lim Guan Eng, yang menjadi tunjang kepada DAP. Ya. Dia resis, dia anti-Islam, dia sentiasa mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbaur atau bersempadankan Islamofobia. Dan ada pemimpin-pemimpin lain dalam ceramah mereka mengeluarkan kenyataan Melayu perlu dipecahkan, supaya mereka tidak akan menguasai dan sebagainya. Sentiasa ada kenyataan-kenyataan perkauman dan ekstrim. Ada tak tindakan diambil? Tidak, ya. Tidak diambil. Adakah Anwar bersuara? Tidak. Fahmi Fadzil selalu kata jangan sentuh 3R. Itu pun sebenarnya satu penipuan. Anda boleh sentuh 3R. Anda boleh bincang berkenaan dengan agama, anda boleh bincang berkenaan dengan kaum, anda boleh bincang berkenaan dengan raja-raja, tapi kena tengok cara anda bincang. Itu saya ada perincikan bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam satu sesi yang anda boleh scroll ke bawah dan tonton. Ya. Jadi asalkan anda bincang soal agama, kaum dan raja dengan cara yang tidak menghasut, tidak melanggar mana-mana undang-undang, maka anda tidak ada masalah. Tapi persepsi diberikan anda tak boleh sentuh agama, anda tak boleh sentuh kaum. Ya. Walhal kenyataan-kenyataan resis dan tajam dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin depa. Hari ini Malaysia Now telah melaporkan bahawa Lim Guan Eng telah buat satu lagi kenyataan, dan Malaysia Now telah memetik akhbar Cina. Jadi satu akhbar Cina menurut Malaysia Now telah memetik Lim Guan Eng sebagai berkata dalam satu ceramah ke satu kenyataan, iaitu gelombang hijau ni mungkin akan robohkan tokong-tokong di Pulau Pinang. Jika gelombang hijau tak suka tokong itu, dia akan robohkan tokong itu. Ini Lim Guan Eng yang didakwa berkata. Jadi Lim Guan Eng jika tidak mengeluarkan kata-kata ini, sila saman Malaysia Now, ya, atau saman akhbar Cina yang mengeluarkan kata-kata itu. Tetapi Lim Guan Eng pernah memberitahu pada ketika di Pakatan Harapan Mentadbir Negara lepas 2018, ya, Lim Guan Eng pernah beritahu bahawasanya politik ideologi atau ideologi ekstrim PAS dengan UMNO ni bahaya dan akan menghalang orang Kristian daripada berkumpul dan to congregate, berkumpul untuk menunaikan tanggungjawab ibadat mereka. So mereka menggunakan sentimen-sentimen anti-Melayu, anti-Islam, Islamofobia untuk menakut-nakutkan orang Cina, sebab inilah modal mereka untuk raih undi Cina. Dan tahun demi tahun orang Cina diasuh begini untuk menentang
parti Melayu Islam terbesar yang pada bila-bila masa. Sekarang orang Cina ditakut-takutkan terhadap PAS dengan falsafah-falsafah, kenyataan-kenyataan, dakwaan-dakwaan palsu ini, kenyataan ekstrim ini, dan mereka kata PAS ekstremis. Inilah puak ekstremis, paling ekstremis di negara ni. Tapi dalam kerajaan mereka, Fahmi Fadzil hari-hari ugut, jangan sentuh 3R, jangan sentuh 3R. Tapi mereka duk buat terang-terang secara terbuka. Adakah tindakan akan diambil terhadap Lim Guan Eng, Lim Kit Siang dan pemimpin-pemimpin lain dalam kerajaan? Anwar mentadbir 7 bulan sahaja sudah ada 2 kenyataan ini yang ekstrim, yang resis. Tambah pula Ramasamy pula pernah mempertikaikan pegangan orang Melayu dalam perkhidmatan awam. 7 bulan sahaja Anwar bertakbir, semua kenyataan ini keluar. Jadi bila dekat dengan pilihan raya, modal pentadbiran PH adalah rasisme, berbaur anti-Islam, berbaur Islamofobia, khususnya dari DAP. Kalau tidak benar, Guan Eng perlu bertindak. Tetapi Guan Eng jangan nafikan kenyataan yang dibuat pada 2019. Ya. Dulu dia kata Kristian tak boleh berkumpul. Hari ini kata Tokong akan dirobohkan oleh gelombang hijau. Masa PAS bertakbir bersama dengan Bersatu sebelum pilihan raya umum ke-15, ada tak satu gelombang perobohan tokong-tokong kuil-kuil yang berlaku? Jangan menipu, jangan meracuni minda orang Cina semata-mata sebab nak raya undi. Tapi bila Tun bercerita berkenaan dengan penyatuan Melayu Islam yang merupakan hak orang Melayu, mereka terganggu gugat, mereka terasa terkecam. Dikerah orang nak siasat proklamasi Melayu. Punya resis kerajaan ini. Kalau kita lihat naratif secara keseluruhannya, ini resis. Kerajaan yang beritahu orang jangan buat ni, jangan buat itu, dia buat. Orang-orang dia buat. Walaupun bukan orang-orang yang duduk dalam kerajaan, tapi orang-orang blok kerajaan buat. Mereka tidak diambil tindakan, tetapi orang lain diugut. Ini resis, ini ekstrim. Jadi apa yang saya lihat, kerajaan ekstrim. Ya. So saya hendak lihat adakah akan ada tindakan terhadap Lim Guan Eng. Percayalah tidak akan ada. Adakah akan berlaku tindakan terhadap Lim Kit Siang? Percayalah tidak ada. Tetapi mereka meracuni, menakut-nakutkan orang Cina, seolah-olah ya, bila andai kata PAS mentadbir, andai kata Bersatu mentadbir, atau mana-mana parti Melayu Islam mentadbir, negara ini akan terancam, hak orang Cina akan ditindas, hak orang Kristian akan ditindas. Jadi bila mereka sentuh hak orang Cina, orang Kristian dan sebagainya, mereka tidak gelar diri mereka resis atau ekstremis. Tapi bila orang Melayu nak bersatu, itu adalah hak orang Melayu untuk bersatu, orang Melayu dikatakan resis, ekstremis. Fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.